Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, murid-murid, hari ini kita dalam tajwid tahun 3. InsyaAllah kita akan masuk ke pelajaran terakhir, iaitu pelajaran ke-5, pengenalan resam Uthmani. Apa itu pengenalan resam Uthmani? Okey, nanti kita akan pergi dengan lebih dalam lagi tentang tajuk ini. Jadi sebelum tu kita mulakan pembelajaran kita dengan doa memulakan pelajaran. Doa memulakan pelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas salihin. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Inni ra'aitu ahada asyara kawkaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Amin. Baik, murid. Okey, kita pergi kepada resam Uthmani. Okay, mungkin murid-murid pernah dengar Al-Quran yang ada tulis resam Uthmani dalam tu kan. Okey, jadi murid-murid nak tahu tak apa dia resam Uthmani. Okey, mari kita lihat pengertian resam Uthmani. Resam Uthmani adalah satu bentuk penulisan yang mempunyai beberapa kaedah dalam menulis ayat Al-Quran serta mula digunakan pada zaman Khalifah Uthman bin Affan. Itulah dia dinamakan resam Uthmani. Jadi ini adalah berkaitan dengan penulisan Al-Quran yang kita baca setiap hari. Seterusnya, kita lihat pula sejarah ringkas mengenai resam Uthmani. Sejarah ringkas mengenai resam Uthmani dan tahap penulisan Al-Quran. Apabila agama Islam telah berkembang luas, banyak kota-kota Islam telah dibuka. Lantaran itu, Nabi Muhammad SAW mengarahkan beberapa orang sahabat untuk menjadi ketua mengajarkan ilmu Al-Quran. Setiap daripada mereka mengambil bacaan Al-Quran daripada sahabat yang masyhur yang telah diutus baginda sehingga timbul perselisihan dalam kalangan mereka tentang cara bacaan Al-Quran. Langkah penulisan resam Uthmani adalah untuk menangani situasi ini dengan tujuan menyatukan umat Islam. Jadi begitulah sejarah mengenai resam Uthmani dan tahap penulisan Al-Quran tersebut. Nampak tak di situ? Dalam bacaan Al-Quran pun timbul juga perselisihan dalam kalangan para sahabat. Jadi, perlunya satu langkah untuk menangani situasi ini, iaitu dengan mengambil langkah menggunakan penulisan resam Uthmani. Jadi, kita lihat pula di antara nama-nama penulis wahyu semasa zaman Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, Abu Bakar As-Siddiq. Kedua, Umar bin Al-Khattab. Ketiga, Uthman bin Affan. Keempat, Ali bin Abi Talib. Kelima, Muawiyah bin Abi Sufyan. Keenam, Zaid bin Thabit. Ketujuh, Jabir bin Abdullah. Kelapan, Abi bin Ka'ab. Kesembilan, Khalid bin Al-Walid. Dan ke-10, Abbas bin Sa'id. Okey, jadi murid-murid kena ingat 10 nama ini adalah nama-nama penulis wahyu semasa zaman Nabi Muhammad SAW. Kemudian, setelah Rasulullah SAW berhijrah ke Madinah, baginda telah menggalakkan penulisan dan mendorong agar umat Islam belajar menulis. Hasilnya, terdapat lebih 40 orang penulis di kalangan umat Islam pada masa itu. Kebanyakan mereka adalah penulis wahyu. Nampak tak betapa pentingnya kita perlu belajar menulis untuk kita mendapat satu pengetahuan dan memberikan hasil yang terbaik.
Okey, kita pergi kepada tulisan dan penulisan Al-Quran. Kita dapat perbezaan di antara khat dan resam. Khat berhubung dengan pembentukan huruf, manakala resam adalah mengenai pembentukan perkataan menerusi huruf-huruf hijaiyah. Menurut sejarah, penulisan ayat-ayat Al-Quran telah dilakukan di bawah pengawasan yang pertama Nabi Muhammad SAW ketika di awal penurunan wahyu Al-Quran dengan menggunakan Al-Khat, Al-Anbari, Al-Hayri. Kedua, Khalifah Uthman bin Affan pada zaman selepas kewafatan Nabi Muhammad SAW dengan menggunakan Al-Khat, Al-Hijazi, Al-Muqawwir. Selepas itu, timbul usaha menukarkan bentuk tulisan dari khat Al-Hijazi kepada khat-khat yang lain seperti khat Nasakh, Al-Thulus, Al-Riqa'ah dan lain-lain. Okey, kita tengok pula bentuk-bentuk penulisan Al-Quran. Apa dia bentuk-bentuk penulisan Al-Quran tu? Okay, dalam buku murid-murid ditunjukkan dua gambar yang berbeza tulisannya. Okay, jadi kita lihat penerangan tentang bentuk-bentuk penulisan Al-Quran ini. Penulisan Al-Quran terbahagi kepada dua, iaitu resam imla'i dan resam Uthmani. Jadi, jika ditanya penulisan Al-Quran terbahagi kepada berapa ataupun berapakah bahagian penulisan Al-Quran, jadi jawapannya adalah penulisan Al-Quran terbahagi kepada dua. Dan jika soalannya adalah apakah dia bentuk-bentuk penulisan Al-Quran, jadi murid-murid boleh sebutkan resam imla'i dan resam Uthmani. Mari kita lihat apa perbezaan kedua-dua ini. Pertama, resam imla'i. Resam imla'i ini adalah penulisan menurut kelaziman pengucapan atau pertuturan. Ini bermakna penulisan yang standard atau biasa secara ejaan satu persatu. Sama seperti apabila murid-murid belajar dalam imla', eja satu persatu kataan tersebut. Resam Uthmani pula penulisan menurut kaedah tertentu yang mana ia tidak sama dengan penulisan biasa dari segi sebutan disebabkan ia menggunakan beberapa kaedah seperti membuang, menambah, mengganti, menyambung atau memisahkan huruf dan penulisan hamzah. Okey, kita tengok contoh supaya kita lebih nampak perbezaannya. Okay, kita lihat faktor-faktor yang diberikan di dalam ini. Kita ada pembuangan huruf, penambahan huruf, penukaran huruf, penyambungan dua kalimah, pengasingan dua kalimah. Okay, kita tengok untuk pembuangan huruf. Mushaf imla'i, Khaliduna menggunakan huruf alif biasa sebagai huruf mat di situ. Okay, tetapi dalam mushaf Uthmani dibuang huruf alif tersebut dan digantikan dengan alif kecil ini. Kedua, penambahan huruf. Penambahan huruf di sini, contoh mushaf imla'i menggunakan kalimah seperti ini, yai asu, ya dengan ya sahaja. Tetapi di dalam mushaf Uthmani, yai asu berlaku penambahan huruf dari segi huruf alif ditambah, tetapi alif itu adalah bertanda mati yang mana bunyinya tetap sama, penulisan sahaja yang berlainan. Ketiga, penukaran huruf. Dalam mushaf imla'i menggunakan penulisan biasa, iaitu ya bersutu. Tidak apa-apa yang berubah. Tetapi dalam mushaf Uthmani, berlaku penukaran di situ. Dari sin ditukar kepada sod, tetapi letakkan sin kecil di atas tu dan cara bacaannya tetap membunyikan sin ya bersutu. Keempat, penyambungan dua kalimah. Contohnya mushaf imla'i, ya Musa. Murid lihat dia ditulis dengan penulisan biasa. Terlihat mushaf Uthmani pula, disambung kedua-dua kalimah ya dengan Musa. Alif biasa tadi tiada dan digantikan dengan alif kecil. Jadi itu mudah yang dinamakan penyambungan dua kalimah. Dan yang kelima, pengasingan dua kalimah, di mana di dalam kalimah ini imma dieja biasa, tetapi dalam mushaf Uthmani berlaku pengasingan dua kalimah di mana pengasingan tersebut adalah dengan meletakkan tanda sabdu. Tanda sabdu itu menggantikan perkataan asalnya ada dua mim. Satu mim mati dengan mim baris fathah.
Tapi secara penulisannya dia digantikan dengan sabdu. Sabdu di situ menunjukkan pengasingan dua kalimah. Okey, jadi itu sedikit sebanyak tentang perbezaan imla'i dan mushaf Uthmani. Okey, murid-murid boleh lihat juga contoh di sini. Tu surah Al-Fatihah. Okey, lihat di bahagian hujung setiap ayat. Dalam mushaf Uthmani, pada ayat yang berbunyi mati, sama ada ya mati sebelumnya baris bawah ataupun waw mati baris depan, tidak diletakkan tanda sukun. Tetapi dalam mushaf imla'i dikekalkan tanda sukun tersebut. Dan pada perkataan Ar-Rahman, dalam mushaf Uthmani diletakkan baris fathah, tetapi dalam mushaf imla'i tidak diletakkan baris fathah, hanya terdapat alif kecil ini sahaja. Jadi itu adalah perbezaan penulisan imla'i dan resam Uthmani. Seterusnya, apakah kelebihan resam Uthmani? Pertama, tulisan asal Al-Quran Al-Karim yang ditulis oleh para sahabat di hadapan Rasulullah SAW. Kedua, disepakati oleh 12,000 orang para sahabat. Dan ketiga, sebagai bukti Al-Quran terpelihara sehingga hari kiamat. Jadi, setelah kita belajar tajuk hari ini, harap-harap murid-murid boleh faham tentang sejarah penulisan resam Uthmani. Dan sekadar faham, murid-murid juga boleh kenal pasti penulisan-penulisan tersebut dalam mana-mana Al-Quran. Terakhirnya ialah tugasan lengkapkan aktiviti dalam buku siri inovatif Tajwid tahun 3, surat 39 hingga 43. Pastikan murid-murid fahamkan betul-betul dulu tajuk ini sebelum membuat latihan. Okay, jadi itu sahaja untuk hari ini. Syukran jazilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.